يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي، مربوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، طه أكحل وعيونه سود وحلوة يا جماله، وأسنانه بيضا مثل البدر بتضوي يا جماله، جسمه متماسك ثابت عنده قوة يا جماله، كفه واسع بالعطايا وإفضاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، صدره واسع ما بين المنكبين يا جماله، وعرضه صافي مثل الفضة اللوجين يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافوا بمنامه يا نياله يا نياله، ريتني أتملى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله، يا جمال، ريتني أتملى بجماله،
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Sabahul khair. Selamat pagi semuanya saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, pagi yang penuh indah, iaitu hari Jumaat, hari yang penuh dengan barakah, hari yang penuh dengan keberkatan. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini berkumpul dalam majlis ilmu. Dan Alhamdulillah juga cuaca di sini agak baik. Dan bagaimana tempat tuan-tuan dan puan? Adakah okey-okey saja ataupun ada yang hujan ke? Ya, sebab kita bersiaran langsung ni dan yang menonton adalah dari pelbagai tempat lah. So mungkin boleh update sikit kan, bagaimana keadaan suasana di sana, tempat tuan-tuan dan puan. Apa-apa pun sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam khususnya, kemudian diberikan nikmat kehidupan yang masih lagi dalam keadaan yang okey sehingga pagi ini kita dapat bernafas seperti biasa, kita boleh breakfast, sarapan macam biasa. Itu adalah semua nikmat tuan-tuan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kena bersyukur. So sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam di awal tadi, Waalaikumsalam, saya menjawab lafaz salam. Dan jangan lupa bantu saya tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama viralkan pengajian kita pagi ini. Boleh? Kita viralkan tuan-tuan. Apa salahnya kita viralkan benda-benda yang baik? InsyaAllah mudah-mudahan ada pahala di sisi kita buat kita insyaAllah. Bukan susah pun, tekan saja butang share kat tepi tu. Kalau tuan-puan copy link pun bagus juga. Boleh pastekan dalam grup WhatsApp ke, Telegram ke, mana-mana terpulang. Ikut suka masing-masing lah kan. Asalkan adalah sedikit usaha dakwah kita tu. Jadi selamat datang juga yang baru masuk. Dan mungkin ada yang baru bersama kita pada pagi ini. Okey. Yang baru bersama kita pada pagi ini mungkin boleh intro sikit. Ada yang baru pertama kali ke di sini? Mungkin boleh. Saya baru Ustaz, baru join. Saya dari bla 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 bla. Kan? InsyaAllah manalah tahu. Kok sembang-sembang tanya-tanya nanti kok kenal kan? Kok kenal saudara mara. Kalau orang Perak kata sore-sore dulu. Sore-sore tengok kenal. Ya. Okey. Okay, Waalaikumsalam yang bermasuk. InsyaAllah. Jangan lupa terus lajukan tangan kita tu untuk share dulu. Boleh tuan-tuan share ke grup-grup pun boleh. Ya. Grup masak apa tak jadi hari ni. Tahu kan? Mak-mak tahulah kot grup tu. So insyaAllah untuk pagi ni kita akan meneruskan pengajian kita seperti biasa. Dan rutin kita tuan-puan, pada setiap Jumaat kita akan baca dahulu surah Al-Kahfi untuk ayat yang pertama hingga 10. Jadi tuan-puan yang ada Quran, macam biasalah boleh bersedia pada muka surat 293 surah Kahfi. Okey, kemudian kita akan meneruskan untuk bacaan semasa kita, iaitu pada muka surat 30. Ya, muka surat 30 surah Al-Baqarah ayat 196. Semalam kita baca separuh saja ayat 196 ni. Untuk maklumat semua, mungkin ada yang tak join semalam dan ada pada pagi ini. Semalam kita baca ayat 196 juga. Cuma ayat tersasul dah. Ayat 196 ni dia panjang. Okey, ayat 196 ni dia panjang. Jadi saya buat potongan lah. Saya potong-potong. So hari ni kita masuk untuk yang di bawah lah. Bimbang nanti tuan-puan buka ayat 196 tak jumpa pula kan. Kata tak sama. Tapi kita dah ke bawah sikit dah. Dalam 4 baris kot kita baca semalam. 4 baris. So hari ni kita akan sambung lagi lah. Jadi mungkin nanti kalau ada sahabat-sahabat yang baru masuk, kok dia buka Quran dia tak perasan ke, tuan-puan yang sedang menonton ni, yang dengar saya sebut ni, boleh beritahu lah ya.
Boleh? Naratiwat hujan. Okey, jauh ni. Naratiwat. Nanti insyaAllah kita boleh buat rombongan pergi setiap negeri tuan-puan ni. Ya, kita buat jelajah. Apa istilah itu? Jejak kasih. Selalu jumpa online je. InsyaAllah lah, ada rezeki bolehlah kita bertemu nanti ya. Cuma janganlah nampak saya nanti lari pula. Ustaz Adi. Lari. Selalu orang macam tu ya. Dalam online ke main lagi. Jumpa depan-depan udah lebuh, lari. Allahu Akbar. Malu ya, malu. Biasalah tu. Okay, so yang baru masuk teruskan share dahulu. Jangan lupa, insyaAllah kita masih lagi menunggu kehadiran sahabat-sahabat lain. Hari Jumaat ni hampir dengan hujung minggu. Dah hujung minggu dah pun, esok dah cuti Sabtu Ahad. Mungkin tuan-puan ada aktiviti dan sebagainya. Jadi saya ucap siap-siap lah, takut terlupa nanti. Selamat berhujung minggu. Pastikan tuan-puan jaga diri, kawal lah. Kawal apa? Kawal pergerakan lah. Jangan orang kata apa, seronok benar. Kan? Dalam kita bersukaria ni, ya, dalam kita berseronok nak berjalan, keluar ke apa, kena jaga dirilah. Macam tu lah tuan-puan. Semua dah tahu benda ni, bukan benda baru buat kita. Ya, cuma sajalah pesan-pesan gitu. Okey. Jom, insyaAllah kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alright tuan-puan, sama-sama kita baca. Okey, kita baca kuat-kuat boleh nah? Surah Fatihah sebagai bacaan pembuka kita pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai bacaan pembuka kita. Okey. Jadi kita nak teruskan tuan-tuan dan puan untuk bacaan surah Kahfi. Okey. Tuan-puan semua dah bersedia ke? Jangan lupa sebelum kita mulakan bacaan kita ni, bacaan Kahfi kita ni, dan untuk bacaan semasa kita, betulkan niat dulu, tajdid niat masing-masing. Okey. Pejam mata sekejap. Berapa saat je. Muhasabah balik apa yang perlu. Dan insyaAllah kita luruskan balik niat kita. Dan dalam hati kita mohon agar Allah memberikan kelancaran pada kita, membuatkan kita lebih terpaut dengan Quran ni sampai bila-bila. Bukan kejap-kejap. Kita tak nak Quran ni dekat dengan kita untuk beberapa tempoh sahaja. Semangat hari ni, esok dah tak semangat. Kan? Semangat hari ni, esok semangat, lusa dah tak semangat, minggu depan dah lentur balik, tu semangat balik. Jadi sebab tu saya selalu sebut, kita kena sentiasa positif dan kena yakin dengan proses yang apa yang kita buat ni. Ini adalah satu jalan proses untuk kita dekat dengan Quran, dan secara tak langsung membuatkan kita lebih memahami apa yang perlu kita faham dengan baik berkenaan dengan Quran ini. Mungkin sebelum ni ialah kita baca-baca macam tu je kan. So at least kalau kita ikut ni, sekurang-kurangnya adalah benda yang kita dapat, input-input baru yang kita dapat, insyaAllah. So saya doakan, kita sama-sama doakan tuan-puan, saya doakan tuan-puan, tuan-puan doakan saya, dan kita sama-sama doakan agar kekal istiqamah. Okay, amin ya rabbal alamin. Apa yang penting, kena sentiasa bersyukur pada Allah lah. Okay, kerana masih lagi beri nikmat pada kita sehingga hari ini. Nikmat untuk bersama dengan majlis ilmu. Ini nikmat tuan-puan. Ya, orang lain tak dapat. Betul. Orang lain ada yang kalau tak terdetik dalam hatinya, Allah tidak gerakkan hatinya untuk berada begini,
So tak jadi juga. Kan, walaupun tengah scroll Facebook tu dah nampak dah. Kan dah nampak dah ada kelas pengajian. Tak kisahlah mana-mana pengajian pun. Tapi bila hati tu tak rasa nak tekan pun, so nothing lah, takkan ada apa-apa. Betul tak tuan-puan? Beza pula dengan orang yang apa ni? Saja tekan. Last tekan-tekan tengok sampai hari ni melekat. Ya tak? Tuan-puan pun mungkin pengalamannya sebelum ni macam tu. Secara tak langsung je scroll Facebook ternampak, saja join dulu. Sehari dua, hari Isnin join, hari Rabu tak ada, hari Khamis ada, Jumaat tak ada, jumpa balik Isnin. Dia kat situ dia dah dia bawa kita pelan-pelan. Last apa yang berlaku, ada yang melekat sampai hari ni. Ada yang melekat sampai hari ni, alhamdulillah. Itu satu benda yang orang kata apa, syukurlah, nikmat Allah bagi tu, perasaan tu. Okay, apa-apa pun itu je. Ada orang buat lah tekan apa mana pun, share lah banyak kali mana pun, tak jadi juga. Ya, kalau dia tak berkehendak dengan benda tu. Jadi tuan-puan ni semua ada matlamat yang sama lah. Bila tuan-puan berkehendak, so tuan-puan akan bawa diri tuan-puan untuk mencari sesuatu benda tu, sesuatu perkara tu. Maka inilah hasil dia. Alright. So, setiap apa yang kita buat ni mesti ada pengorbanan dia tuan-puan. Tuan-puan nak lancar baca Quran, so mesti ada pengorbanan dia. Pengorbanan dia apa? Kena ada komitmen. Itulah pengorbanan. Kena ada komitmen. Bukan senang tuan-puan tambah kalau yang jenis kelas ada yuran dan sebagainya, itu semua komitmen tu. Nak labur RM1 tu. Walhal kalau bayar yuran kelas RM180, RM120, RM1.50 ke. Walhal kita fikir balik duit tu, benda lain boleh buat. Ya tak? Kalau fikir macam tu. Tapi ni kita nak habiskan duit itu untuk ilmu. Itu kata berkehendak tu. Kalau berkehendak, maka dia takkan kisahlah benda-benda tu. Baik. Semua dah ada, ramai dah ada. Tidak lah semua, tapi ramai dah ada ni, alhamdulillah. Boleh nah? Okey, insyaAllah. So, jom kita teruskan. Boleh? Kita baca dulu surah Kahfi ni 1 hingga 10 nak. Siapa ada Quran boleh buka Quran muka surat 293. Kemudian kita akan sambunglah bacaan semasa kita, insyaAllah. Okey, tarik nafas. Tuan-puan ingat tau, bila kita nak baca Quran ni, tarik je nafas betul-betul. Baca. Tarik nafas dalam, lepas. Tarik nafas, itu praktis tu. Kan itu antara latihan tu, insyaAllah. Biarlah lantaklah bunyi apa, singa ke apa, biar je. Saya kan kita lontarkan bacaan tu nanti dengan keadaan yang memang betul bersedia. Tarik nafas, lepas. Kan? So insyaAllah nanti tak adalah isu nafas pendek dan sebagainya. Teknik ambil nafas tu pun kena betul. Alright, so sedia semua, tarik nafas. Kita mulakan. 1, 2. Sekali lagi bilang. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Alright, selesai dah tuan-tuan puan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Alhamdulillah. Dan mungkin ada yang baru masuk tak sempat ikut, sekali lagi boleh ulang balik lah kan. Ayat 1 hingga 10 pendek je tu, kejap je. Dan insyaAllah yang baru masuk, selamat datang semuanya. Ahlan wa sahlan. Jangan lupa share dulu tuan-tuan puan. Jadi kita teruskan untuk bacaan semasa kita. Ini dia tuan-puan ayat 196. Kalau semalam kita baca daripada permulaan sampai saya pun tak ingat. Maksudnya untuk hari ni kita akan terus di sinilah. Siapa yang tak ikut semalam mungkin tercari-carilah. Kan? Mana ayat awal dia? Ayat awal tu kita dah habis semalam dah. So hari ni kita pergi pada ayat yang sama, cuma kita nak sambung. Sebab kita buat potong-potong. Kita potong-potong ayat tu, bagi pendek sikit. So kalau tuan-puan ada Quran, tengok ayat 196, pergi ke bawah sikit. Cari pangkal ayat tu. Fa'iza amintum. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay, so tuan-tuan puan, insyaAllah kita nak mula dah ni. So saya minta untuk jaga perilaku masing-masing, adab masing-masing, insyaAllah. Moga-moga ada barakah, keberkatan dan komen jika perlu sahajalah. Kalau ada benda-benda nak tanya ke dan sebagainya, komen jika perlu, insyaAllah boleh nak. So dah sedia semua? Jom kita mulakan. Tarik nafas, kita baca sama-sama dulu. Okay, kita baca sama-sama. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah selesai dah. So untuk ayat 196 ni itulah dia penghujung ayat dia. Wa'lamu wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu ayat last dia. Okey. Baik. Dan sebenarnya dah ada dah nombor kat situ kan. Maksudnya ayat penghujung lah. Sebab saya ingatkan ayat ni nak potong 3. Tapi tengok boleh potong 2 je. Alhamdulillah lah. So hari ni kita selesaikan terus, habiskan ayat 196 ni. Baik. Jom kita terus untuk sesi bedah membedah. Pastikan ready dengan alat tulis masing-masing, dengan nota, catatan, Quran dan sebagainya lah. Baik. Jom. Ya, saya nak betulkan pen dulu. Okey. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ. Baik. Huruf fa baris atas untuk perempuan. Huruf fa baris atas bunyinya fa. Kemudian hamzah baris bawah. Hamzah baris bawah bunyinya i. Hamzah baris bawah bunyinya i. Dan saya nak pesan di sini tuan-puan, ini kena hati-hati. Ini bukan huruf mat. Jangan tersilap pula. Pastikan. Nampak ni saya warnakan hijau ni hamzah. Maknanya alif ni adalah rumah ataupun tiang kepada hamzah tu. Fa'i. Fa'i. Bukan fa. Bukan begitu nak. Jadi kena tengok betul-betul lah. Kena fokus lebih sikit. Fa'idha. Fa'i. Satu-satu. Satu harakat. Huruf zal, tuan-tuan perempuan, jangan lupa keluarkan hujung lidah. Keluarkan hujung lidah sikit sahaja. Fa'idha. Za. 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 Kemudian kita tengok kat sini ada simbol mat bertemu dengan hamzah. Simbol mat selepasnya ada hamzah. Maka dari sudut harakatnya tu kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Dari segi hukum pula, mat jaiz munfasil. Okey, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Itu nama hukum lah. Cuma dari segi simbol tu kita boleh kena pasti dengan adanya pertemuan simbol mat dan hamzah. So set dalam kepala mesti 4 ataupun 5 harakat lah. Okey, clear فَإِذَا أَمِنْتُمْ. Huruf hamzah baris atas, jelaskan baris dia okay, jangan bunyi malas-malas. Okay, bunyinya فَإِذَا nampak? Satu harakat sahaja. Kemudian mim baris bawah, mi. Nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun mati ni tuan-puan ya. Sembunyikan. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Lidah kita pastikan tergantung. Kemudian bersedia untuk menyebut huruf ta. Yang mana huruf ta ni bersifat nipis. Maka dengung yang ada pada ikhfa kita juga nipis. فَإِذَا أَمِنْتُمْ Amintum. Jangan dengung bunyi yang berat, kasar sangat kan. Amil. Kan dia menggelegak tu, susah nak sebut ta ni nanti. So relax, steady je. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ.
Nun mati bertemu ta tadi ikhfa hakiki. Kemudian kat sini kita tengok mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Izhar ni apa? Jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan mim mati ini. Jelaskan makhraj dan sifat dia. Selesaikan dua ni. Tum amintum faman. Baik. Huruf fa dari atas. Fa. Nun mati bertemu ta. Sekali lagi kita jumpa ikhfa hakiki. Bunyinya sama aja. Cuma kalau kat sini tadi mi ni baris bawah. Dan di sini mim baris atas. Famanta. Nun mati bertemu ta. Jadi kita dah tahu dah ta tu nipis, maka dengung pun ni nipis. Jangan beratkan dia. Boleh. Kadar dengung macam biasalah tuan-puan. Kadarnya dua harakat. Faman tamatta'a bil umrati. Tamatta. Baik, di sini ada huruf ta yang bersabdu. So kena selesaikan betul-betul lah. Tamatta, matta. Cuma tak perlu zahirkan sifat hams. Tamatta, ta. Kan? Biasa je. Tamatta, tamatta'a. Sifat hams tu ada di situ semula jadi. Tak perlu dibuat-buat. Melainkan ketika waqaf, ketika berhenti. Tabbat, ak, huruf ta dan kaf. Dan sebenarnya ada lagi 8 lagi huruf yang berbaki untuk sifat hams ni. Sifat hams ni ada 10 huruf tuan-tuan. Cuma yang kaf dengan ta ni yang kita kena fokus lebih sikit berbanding huruf lain. Okey. Faman tamatta'a bil ta'abil. Huruf ain tuan-tuan. Huruf ain. Huruf ain ni kena sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Bil umrati. Tamatta'a bil umrati. Bil umrati. Bil. Huruf ba baris bawah terus masuk pada lam yang bertanda sukun ini, dan ini adalah hukum izhar qamari. Alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Bil umrati, mim mati bertemu ra, jelaskan makhraj dan sifat. Bil umrati ilal rati, ra baris atas, ra bersifat tebal sebab dia berbaris atas. Kemudian ti ilal lam baris atas terus masuk pada lam di sini, alif lam qamariyah juga. Kemudian ha pedas. Ha ni ada di celahan ni. So kena hati-hati tuan-puan. Jangan terlepas pandang lah untuk menyempurnakan kaedah penyebutan yang betul. Ilal ha pedas lah. Ilal haji. Ilal haji famastaisara. Ilal ha pedas. Kemudian jim bersabdu haji. Pastikan bunyinya betul-betul solid. Haji. Ji. Jangan ci. Haji. Kan? Haji. Dan jangan buat bunyi percik tu. Haji. Ci. Dia bunyi jim, nak dekat bunyi jim tu dah. Nak kata bunyi ci sepenuhnya tidak. Dia hampir kepada bunyi tu. So kena hati-hati. Inilah yang saya tekankan tadi. Haji bagi bunyi dia betul-betul sempurna lah, seperti mana bertepatan dengan apa yang kita faham dari sudut makhrajnya tu. Aj gitu. Boleh? Baik. Famastaisara ilal haji famastaisara ilal haji famas. Okey, huruf fa dari atas fa. Huruf fa dari atas fa. Mastai. Mim baris atas. Dan fa ni satu harakat lah macam biasa. Ma ni. Mim ni tuan-puan jangan fikir dah. Mim ni terus masuk pada sin mati.
famastai, 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 famastai. Tu bunyi dia. Okey, kemudian kat sini ada ya mati. Sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Maka di sini disebut sebagai bacaan apa? Bacaan lunak, bacaan lembut. Okey, bacaan lin lah istilahnya biasa kita dengar. Famastaisara, famastaisara, famastaisara. Gitu, lembut je. Tai, sara. Huruf ra pada atas, ra tebal. Minal had. Baik, ya ni abaikan dulu, ujung ni. Ya ni biarkan dulu. Minal, mim baris bawah, mi. Nun baris atas, na. Matikan lam, izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Minal, minal. Kemudian dal di sini, apa status dia? Apa sifat dia? Qalqalah sughra. Betul kan? Qalqalah sughra. Yang paling basic sekali. Kan? Soghir, kecil. So, selesaikan dulu bunyi dia. Ni semalam ni kita ada jumpa juga perkataan ni kan? Minal had, minal had, minal had. Kita praktik dulu. Sampai dal dulu. Ya tu abaikan. Biar dulu. Minal had, minal had, minal had, 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 had. Tu bunyi dia qalqalah sughra pada dal. Kemudian selepas dal tu ada huruf ya pula. Dan ya tu bukanlah dalam keadaan hidup. Ya tu mati sebab kita berhenti kan. Jadi ya baris bawah tu dah tak terpakai lah. Tak adalah kita baca minal hadi yi. Kan. Jadi kaedahnya macam mana? Minal had, minal had. Kemudian okey, tadi saya pisahkan tu sebab nak bagi nampak bunyi satu-satu tu. Okey, sekarang ni kita gabungkan. Minal hadi, minal hadi, minal hadi, minal hadi, minal hadi. Nampak tak? Baik, saya yang ujung tu bukan sebut yi, tapi adalah pangkal sebutan huruf ya. Kita nak sebut ya macam mana? I, iya, iya tu yang awal tu, pangkal sebutan tu. Iya tu, minal hadi. Nampak? Boleh faham tak ni? Sebab ya tu mati. Maka apa yang kita kena buat? Pergi kepada makhraj huruf ya. Itu sahaja. Semalam tuan-puan dah dengarkan penjelasan saya di sini. So hari ni kita jumpa lagi contoh yang sama. Jadi mungkin tuan-puan ingatlah kan. Dan mungkin ada juga yang tak follow semalam. So itulah bunyi dia. Selesaikan satu persatu. Jangan terabai pula sifat dal kan. Nak fokus sangat ya tu minal hadi. Hadi kan. Udah bunyi hi pula. Minal had, minal had, minal had, minal had, minal had. Okey, dah okey kat situ. Dah selesai, dah rasa macam yakin buat tu. Kemudian baru teruskan untuk mematikan ya. Minal hadi, minal hadi, minal hadi, minal hadi. Gitu. Boleh nak? Cuma jangan kita, mungkinlah tuan-puan dengar tu macam bunyi baris bawah je Ustaz. Sebenarnya tak. Sebab memang pangkal sebutan ya tu bunyi macam tu. Ada macam i kan. Tapi bukan baris bawah. Kalau baris bawah minal hadi yi. Nampak? Kita menyempurnakan bunyi itu yi. Tapi bila kata waqaf tadi, matikan tadi, bukan yi, tapi minal hadi. Ni. Tu. Tuan-puan pun dengar lah beza dia macam mana kan. Tidaklah sampai menyempurnakan ya sampai bunyi baris bawah tu lah. Bukan begitu. Dapat tak? Clear Cuba respon sikit. Saya dapat. Saya dapat. Selebihnya kena praktis lah Kena praktis. Kemudian perdengarkan pada guru masing-masing. Tuan-puan mungkin ada guru-guru kat surau-surau ke kan, tempat pengajian tuan-puan tu. Dengarkan, perdengarkan insyaAllah. Famastaisara minal hadi,
Okey, dapat. Alhamdulillah. Semua mantul-mantul belaka ni. Okey, cantik. Clear, clear. Sebelum kita sambung, baca dululah Faiza tu sampai minal hadi. Boleh? Okey, tarik nafas. Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillah. Ready semua? Hari ni kita baca lagu Hijaz, tuan-tuan. Murattal Hijaz. Okey, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي gitu. Dapat bunyi dia. Okey, berhenti setakat itu dulu. Kemudian sambung lagi. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام. Okey. فَمَنْ لَمْ, huruf fa baris atas fa. Kemudian malam, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu lam, hukumnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah. Sama je tuan-puan, namanya istilah je berbeza tu. Tapi maksudnya sama, iaitu memasukkan nun ini ke dalam lam bi ghairi gunnah, tanpa dengung. Bila gunnah, tanpa dengung. Okey, idgham memasukkan bunyi nun ke dalam lam tanpa dengung. Sebab tu kita tak dengar dah bunyi nun tu. Dia tak adalah jadi faman lam. Okey. Untuk dalam riwayat kita, qiraat kita akan baca bila gunnah lah, tanpa dengung. Tapi ada je qiraat lain yang baca dengung di sini. So itu tak ada pertikaian lah, sebab itu dalam satu cabang perbincangan qiraat yang lain. So kita tak perlu terikat dengan itu. Apa yang kena kita fahami ialah di sini kena baca dengan jelas tanpa dengung, masuk dan tanpa dengung. Famallam. Okey, bunyi dia. Famallam. Famallam yajid fasiyamu. Gitu. Okey, baik, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Famallam, mim mati bertemu ya. Okey, mim mati bertemu ya, apa dia? Izhar syafawi. Izhar ni maksudnya jelas. Syafawi ni apa? Merujuk kepada bibir tu sebenarnya. Merujuk kepada bibir mulut kita. Yang mana mim ini memang datang daripada mana? Bibir mulut kita. Itu kata izhar syafawi. Izhar ni jelas. Jelaskan huruf mim yang datang daripada syafah, bibir kita. Boleh? Jelaskan makhraj dan sifat. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3. Huruf jim baris bawah, matikan dal dan sertakan sifat qalqalah sughra. Saghir, kecil je. Relax, steady, layankan je bunyi dia. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَا جِد فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَا. Jangan dibuat-buat lah bunyi dia ya. Jida kan. Faman lam yajid fasiya. Nampak benar buat-buatnya tu. Tu saya kata tadi, layan aja. Santai je bunyi dia tuan-puan. Faman lam yajid fasiyamu. Pastikan adalah unsur lantun tu. Qalqalah ni kan maksud dia lantunan, pantulan. Itu dia. Pastikan bila kita sebut tu adalah nampak bunyi lantun tu. Yajid. Biarkan bunyi yang berlaku tu dengan keadaan melantun, bukannya yang dibuat-buat.
Tuan puan faham kan maksud saya ni? So itulah hasil dia, akan kita akan dengar bunyi yang baik lah insyaAllah. Okay, fasiyah. Huruf fa pada atas fa. Si. Huruf sad baris bawah si. Cuma sad, ingat, saya selalu pesan, huruf tebal ni, huruf yang bersifat tebal selamanya, apabila dia baris bawah, dia tidak akan tebal seperti baris atas ataupun baris hadapan. So, su, tebal. Si, tebal juga. Cuma tak perlu kita lebih-lebih sangat tebal si baris bawah ni. Falsoi, sampai muncung bibir kan. Falsoya musala. Itu kata takalluf, berlebihan. Faman lam yajid falsoya. Itu yang jadi macam penuh mulut tu. Falsoy, fals, fals, berkumpul-kumpul. Kena 5-6 kali buat, penuh helio dalam mulut. Ya, so hati-hati. Faman lam yajid falsiya, falsi, falsiya, falsi. Jangan falsiya, itu dah macam sod mati pula. Fals, fals, falsi. Sebut satu-satu, pisahkan bunyi. Falsiya, gitu. Kemudian ya, 2 harakat. Tadi clear nah, si ni. Dan ya ni bukan ya mat tuan-tuan ya. Ya ni hidup, 2 harakat. Ni ya, kemudian ada alif mat sini. Ya ni baris atas. Jangan falsi pula. Falsiya, gitu. Kemudian muthalathati ayyamin. Okey. Huruf sa kena buat apa? Keluarkan hujung lidah sikit aje. Usah banyak benar, sikit aje. Muthalatha, thalathati, thalathati, thalathati ayyam. Thalatha, tha, sikit je hujung lidah. Kemudian lam ni 2 harakat, ni ada alif mat kecil sebelumnya baris atas. Thalathati ayya, 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 ayya. Itu bunyi dia. Jangan bunyi ayam pula tuan-tuan Pastikan ya ni bersabdu. Kalau tak ada bersabdu ni, tobat, bunyi mesti macam ayamnya, bunyi ayam. Thalathati ayam. Ya, tak mau ayam. Ayam. Ay, masuk dulu ya tu. Ayam, naik balik. Ayam. Okey. Thalathati ayyamin fil haji. Dapat tak? Ya ni dah sabdukan dia, kemudian panjang 2 harakat lah sebab ada alif mat kat sini. Kemudian tanwin bertemu fa. Tanwin bertemu fa apa dia? Ikhfa haqiqi. Ayyamin min fil. Ikhfa, sembunyikan tanwin ini, tanwin yang berbaris bawah ni. Asal bunyi dia min, ayyamin. Tapi sebabkan dah namanya ikhfa, sembunyikan, maka kena buat apa? Jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya. Maznah, Puan Maznah Dolah, Ustaz, huruf sad tak payah muncung ke? Tak perlu. Sebab huruf sad bukan huruf bibir, dia bukan huruf syafatain. Dia daripada makhraj lisaniyah, lisan kita, lidah. Si, so, si, su. So, si, su. Su je muncul bibir sebab dia baris depan. Tapi kalau dalam keadaan dia berbaris atas, berbaris bawah, tak perlu muncung huruf sad huruf sad. Sebab kena jelas lah pada makhraj. Nak tahu bukti dia apa, sebab tengok pada makhraj. Tengok pada makhraj, tempat keluar dia. Kalau dia kata dari bibir, mungkinlah kita boleh kata daripada apa, ada unsur memuncung. Cuma saya faham ada sebahagian guru akan mengajar anak murid dia untuk memuncungkan bibir. Sebab apa? Itu adalah satu fasa latihan bagi memudahkan untuk hadirnya sifat tebal pada sad ni. Sebab kalau kita sad ni, bila kita muncung, mudah kita nak sebut. So, 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 so. Cuma
apa yang kita dapat perhatikan, bila kita muncung akan dia ada perubahan sikit bunyi dia. Itu semestinya lah. Cuma tadi saya kata untuk peringkat awal, untuk mereka yang yang berada dalam fasa baru nak kenal, baru nak dapat bunyi-bunyi dia. Macam tu lah kan. Jadi itu mungkin pendekatan. Tapi akhir sekali apa yang kita kena faham ialah bila kita dah kuasai bunyi dia, kita kena faham bahawa tidak akan ada unsur memuncung pun sebenarnya. Sebab jelas dia bukan daripada makhraj bibir mulut. Macam saya sendiri memang kalau dengan student saya lah, saya memang akan kata jangan muncung. Sebab apa? Biarlah kesusahan tu di awal. Kan? Daripada nanti kalau kita biasakan muncung, ataupun kita jadikan muncung tu sebagai pendekatan dengan tujuan untuk memudahkan. Bimbang nanti dah terbiasa dengan kaedah macam tu, susah pula nak ubah. Jadi itu terpulang cara masing-masing lah. Kalau saya lebih cenderung dengan pergi kepada keadaan hakikat dia yang sebenar lah. Kalau kata bukan tak perlu muncung, tak payah muncung macam tu. Tapi ada pun guru yang mungkinlah, ada guru, saya pun tak pastilah, mungkin ada yang ajar kena muncung dan sebagainya. So itu bukanlah kesalahan, itu adalah satu, saya anggap dia sebagai pendekatan. Pendekatan. Sebab ada orang susah nak sebut. Jadi bila muncung ni mungkin agak membantu sebenarnya. Tapi akhir sekali tu saya kata tadi, bila dah faham betul-betul, so kena ubahlah, buanglah bunyi, buanglah unsur muncung tu. Begitu. Boleh lah? Jelas ke sahabat-sahabat semua? Baik. Huruf sad lah tadi. Selesai. Fasiyamu thalathati ayyamin. Ikhfa, sembunyikan. So dengung yang berlaku semestinya nipis lah, sebab huruf tu huruf yang nipis. Ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Okay. Fil hajji wa sab'atin, fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Fil kat sini alif lam qamariyah. Kemudian ha bedas sama macam kat atas ni tadi. Haji, selesaikan sabdu pada jim ni betul-betul. Jangan buat bunyi sambil lewa je. Haji kan? Haji. Fil haji wa sab'atin. Huruf wa pada atas wa, sin pada atas sa. Matikan ba. Relax je kalau sughra kat sini. Layan kan? Wasab'atin. Huruf ain baris atas a. Sempit kan bahagian tengah kerongkong kita ni. Okay. Wasab'atin idza raja'at. Huruf zal kena keluarkan hujung lidah. Yang tin ni tadi ada hukumnya. Sab'atin, tanwin bertemu hamzah. Di sini izhar halqi. Tanwin dia dalam pecahan ataupun perbincangan nun mati dan tanwin lah. Okey. Hukum izhar halqi. Izhar ni jelas. Halqi ni merujuk kepada ni halkum kita. Yang mana apabila adanya pertemuan nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi ni, huruf-huruf halqiyah daripada kita punya kerongkong kita, huruf tengkorokan. Alright. Idza raja'tum, huruf ra, huruf zal tadi saya dah sebut, keluarkan hujung lidah sikit je. Idza raja'tum, idza raja'tum,
Idza raja'tum. Okey, huruf zal keluar sikit ujung lidah. Ra baris atas, ra tebal ke tak? Tebal sebab baris atas. Jim baris atas, ja matikan ain. Matikan ain. Jangan bunyi rojak. Itu makanan. Buah campur. Kita nak sebut roja'. Roja'tum. Roja'tum. Huruf ain, matikan ain. Dengan macam mana kaedah dia, sempitkan tengah kerongkong kita. Ja. Tak perlu kita luaskan bibir mulut kita. Ja. Roja'tum. Roja'. Mulut kita steady je. Roja'tum. Sebab peranannya lebih ni di kerongkong kita. Bukan di hidung. Kalau hidung roja'tum, bunyi hidung. Iza roja' tu bunyi hidung. So nak ni kerongkong kita. Iza roja'tum. Iza roja'tum. Boleh nak? Kemudian tum. Bagi bunyi disiplin, kemaskan bunyi dia. Tum. T-U-M. Dan jelaskan mim tu juga. Okay, izhar syafawi. Roja'tum. Tu muncul ke? Yalah, sebab dia baris depan. Idza raja'tum. Idza raja'tum. Gitu. Saya baca dulu. Faman lam. Tuan-puan dengar dulu. Okey, saya ambil daripada sini Faman. Saya ulang sekali lagi. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Kita baca sama-sama. Ready? 1, 2, mula. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Okay, selesai. Di sini waqaf, waqaf ula. Maknanya bila kita nampak simbol ni, kita boleh pilih nak berhenti atau sambung. Tapi berhenti lebih baik. Kita boleh pilih, nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Tapi berhenti lebih baik. Tu je. Tilka asyaratun kamilah. Baik. Tilka. Huruf ta baris bawah ti. Matikan lam. Tilka. Huruf kaf baris atas ka. Huruf kaf baris atas ka. Dan di tengah-tengah ini, tuan-tuan perempuan yang mungkin baru pertama kali ataupun tak pernah dengar apa yang saya nak sebutkan ni, saya nak tuan-puan fokus. Di sini bukan huruf hamzah yang saya warnakan tu. Dalam badan huruf kaf tu bukan huruf hamzah, tapi ianya adalah kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf. Boleh tuan-tuan perempuan? Tilka asyaratun kamilah. Boleh nak? Ustaz kenapa tersekat-sekat? Minta respon sahabat yang lain. Tersekat ke? Saya punya video ke? Suara ke? Respon sikit. Setakat ni dengar kan? Jelas kan? Okey, Alhamdulillah. Mungkin yang tadi tu ada ni kot, apa nama? Internet biasalah tu. So kalau tuan-puan ada masalah, macam tiba-tiba video hilang ke, muka saya hilang ke, suara hilang ke, ikhtiar dia apa? Keluar dan cuba masuk balik. Keluar masuk balik internet kena ada lah. Kalau internet tak ada, buat beribu kali pun tak jadi juga. Okey, kena ada internet.
Kemudian line kena baik sikit lah kan. Itu saya tak boleh nak bantu lah. Itu je lah. Okay, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Jazakumullah. Okay, sambung balik. Tilka. Huruf kaf tadi ingat, dalam tu kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Huruf ain baris atas a, shin baris atas sya. Asyara. 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 Cuba sebut. Asyara. Asyara. Cuba sebut tuan-tuan. Sebut je, jangan malu, jangan segan. Tak ada orang dengar pun. Saya pun tak dengar. Asyara. Asyara. Pastikan huruf ain disempitkan bunyi dia. Jangan hidung. Asyara. Tak nak dan tak nak juga bunyi asyara. Beza lah. Dan jangan bunyi hamzah lah, itu paling penting. Asyara, tapi jarang kot bunyi macam tu. Biasanya bunyi dia pergi ke hidung. Itulah tempat-tempat favourite dia. Tempat-tempat favourite dia pergi selalunya ke hidung lah. Tilka asyara. Huruf ain. Huruf ain. Tilka asyaratun kamilah. Asyara. Asyaratun. Dapat nak? Huruf rob di sini tebal sebab ada baris atas. Asyara. Tanwin bertemu kaf. Tanwin bertemu kaf ni ikhfa haqiqi. Sembunyikan tanwin tu. Tak mau dah bunyi asyaratun. Itu bunyi asal dia. Kat sini kena dengung. Asyaratun kamilah. Asyaratun pastikan dengung kita tu tidak tebal macam huruf qaf. Asyaratun qami. Susah nak sebut ka nanti. Biar dia steady je. Asyaratun ka. Sebab tu penting kena tahu makhraj tuan-puan. Bila kita tahu kaf duduk kat mana, dia macam mana, dia akan seiring nanti. Kita akan dalam kepala kita ni dah tahu dah nak set macam mana dengung kita nanti. Itu akhir dia tuan-puan. Hasil dapatan orang kata. Bila dah ada kefahaman, dah belajar kan. Contoh dah belajar ikhfa hakiki. Kemudian okay, dah faham dah lah. Sekian bertemu sekian. Oh macam ni hukum dia, macam ni hukum dia. Tapi bila kita rangkumkan semua sekali dengan apa yang kita belajar, hasil belajar kita kan, hasil pengorbanan kita ngaji berapa 5-6 tahun mungkin. Okay, ada orang lama ngaji dia. Akhir sekali kita dapatlah kesenangan tu ada sebenarnya. Macam ni kan. Kalau kita sebut asyaratun, kalau tebal sangat dia jadi bunyi ke qa. Asyaratun qa. Kan? Kalau saya buat nipis sangat, asyaratun, apa yang sama level dengan bunyi macam tu? Bunyi ta. Asyaratun ta. Contoh. Asyaratun da. Huruf dal. Tapi ni huruf kaf. Duduknya pangkal lidah. Asyaratun ka. Nampak? Dia pergi tu elok je. Tun ka. Nak sebut ka pun senang. Dia tak ada macam nak kena tukar. Proses tu pak dia tukar. Kan? Itu daripada suara dengung kita tu. Sebab tu kalau dengung ni, saya pernah sebut sebelum ni kan, dia sebut sebagai sautul jamil. Dia ada suara yang cantik. Dengung ni adalah satu suara yang cantik kalau betul diadunkan dengan baik. Bunyi dengung ni bunyi yang sedap lah. Ini istilah orang Arab lah. Sebab tu kalau kita tengok para qari, bila part-part dengung tu, bila dia goreng, dia buat lenggok, main burdah lenggok tu. Burdah ni maksudnya lenggok tuan-tuan. Sajalah share. Kan? Dia tahu nak main lenggok bunga-bunga suara tu pada dengung tu. Sebab ada keindahan kat situ. Faham tak? Jadi sebelum tu kena lepas yang asas tadi tu lah. Kena lepas asas tu. So baru kita dapat bunyi dia. Kalau tidak nanti tak sekata. Contoh tak sekata macam tadi lah. Contoh saya baca bunyi tak sekata. Tilka asyaratun ka. Nampak? Ka. Kalau saya paksa juga untuk samakan level dengung tu dengan sebutan kaf tu, dia akan jadi bunyi penyek. Contoh,
Tilka asyaratun nampak? Kamilah tak pasal-pasal jadi macam tu. Ni kalau saya tak ubah dia lah, saya biarkan je. Faham tak? Tilka asyaratun kamilah. Jelas tak tuan-tuan puan-puan? Tuan-tuan puan-puan. Sebab perempuan yang banyak dalam ni tak? Tuan ni ada berapa tuan dalam ni? Selalunya Tuan Suhaimi, Tuan Zaini, tu ada lagi lah tuan-tuan yang lain. Dengung ikhfa tebal nipis bergantung pada huruf jumpa selepasnya, ya kan Ustaz? Yes. Macam huruf kaf ni. Huruf kaf ni huruf yang nipis. Tapi bukanlah bermakna nipis tu maka dengung kita pun kena nipis macam huruf-huruf nipis yang lain. Macam ta. Kalau ta level dengung dia lain lah pula. Macam tu. Faham tak? Kalau dengung pada jim lain pula. Kalau dengung pada shin lain pula. Kan? Qul a'udhu birabbil falaq. Nampak? Min syarri ma khalaq. Nun mati bertemu shin. Kemudian macam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lepas tu apa dia? Wala nun mati bertemu ta. Nampak? Lain pula dengung dia. Dia lebih kurang je sebenarnya. Cuma itu saya kata tadi. Bila kita banyakkan berlatih dan kita faham konsep dalam semua keadaan, maksudnya macam mana dengung berlaku pada ikhfa dan apa pula makhraj, apa pula sifat, bila kita bawa tu semua sekali, dia akan menghasilkan satu hasil bunyi ataupun bacaan yang baik. Itu je saya boleh cakap. Tapi akhir sekali kena talaqi jugalah kan. Kena perdengarkan juga untuk dapatkan kepastian betul ke kita baca tu. Ya, itu sahaja. Ingat hidung je penyek, ayat pun ada penyek. Ada. Tilka asyaratun kamilah. Tu. Okey je sebutan dia tajwid semua tu, tapi dia penyekkan suara. Tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Kan? Tu bunyi. Tak mau lebih penyek. Jelas lah, lepas je suara betul-betul. InsyaAllah okey nanti. Pelan-pelan berlatih. Jangan stres-stres. Okey. Jom sambung balik. Habis dah kau ya. Kamilah. Tak maaf tuan-puan, cerita panjang sikit ya. Tilka asyaratun kamilah. Mi. Mim baris bawah mi. Lam baris atas la. La. Kemudian matikan ta ni dengan bunyi ha lah. Tilka asyaratun kamilah. Milah. Jangan sebut macam panggil member. Milah. Tilka asyaratun kamilah. Milah. Itu panggil kawan tengah sedia kain nyembang, tanya masak apa hari ni, boleh lah. Ya. Tapi kat sini kena disiplin. Kena disiplin. Tilka asyaratun kamilah. Tu ha simpul. Kamilah. Boleh nak? Gitu.
Penyek ke sengau Ustaz? Penyek tu ikutlah bunyi penyek punya. Penyek juga. Gabung dengan sengau sekali elok, complete. Full package. So tak nak lah, kita buang lah bunyi-bunyi tu. lain lah kalau dah memang kita dilahirkan dengan ada tidak kesempurnaan kan, macam tu kan. So tu lain lah. Okay, ini ceritanya benda yang kita buat dia. So tak maulah. Kalau benda dah memang semula jadi Robi tu, tak apalah. Kita pun faham. Bila nak baca bertaranum, sebutan dan bacaan kena lancarkan Ustaz. Itu semestinya. Nak belajar, nak ngaji taranum ke, nak belajar bab-bab lagu ke ni, memang kena selesai dulu untuk bab-bab asas ni. Saya ada pengalaman. Saya ada ikut kelas-kelas sebelum ni kan, kelas taranum. Memang ada lah segelintir tu yang memang dia boleh bertaranum, ada bakat suara. Cuma dari sudut penjagaan makhraj sifat huruf memang out. Ada, itu pengalaman saya belajar lah dalam kelompok kami lah. So baru kita tahu, macam ni. So saya dapatlah gambaran bunyi tu macam mana. Kalau baca taranum, bawakan elemen-elemen lagu ni tadi, kemudian tidak membawa pula asas-asas tajwid ni. So dah nampak dah gambaran bunyi dia macam mana. Akhirnya apa yang kita nampak yang sedap sahaja. Nampak yang sedap je lah. Tak nampak lah dari segi penjagaan fasahah makhraj sifat huruf tu. Kan? Dan yang rasa benda tu sedap dan sebagainya adalah orang yang seangkatan lah. Faham tak maksud saya? Yang sama-sama tak belajar. Tapi kalau orang belajar, macam tuan-puan kan, tuan-puan belajar, so tuan-puan dengar tu dah dapat kesan dah. Tuan-puan dengar tu dah tahu dah, macam okay, macam lain sikit je kan. Padahal kalau ada dua orang, letak dua orang yang sama, kita dengar dua-dua ni baca yang sama. Tapi kalau kita mahir, kita dengar, kita boleh tahu, kenapa bunyi ni lain macam ni. Faham tak? Itu maksudnya daripada pengalaman saya tu, saya nampak ada macam tu kan. Jadi ustaz tu pun kata better kena ni lah. Ustaz tu pun beritahu lah ya. Kena apa-apa pun dia cakap lah pelan-pelan, ni tak lah marah khabar. Kalau boleh kuasai tajwid dulu kan. Faham dulu betul-betul. Jangan terus terjun dalam bidang taranum tiba-tiba. Saya pun tak adalah belajar mana sangat taranum tu. Gitu-gitu tuan-tuan, saya bukan reti pun. Ini pun main tembak je kadang, ya. Saya pun bukan khusus bidang taranum. Kalau tuan-puan suruh saya ajar benda tu pun saya tak reti. Tak tahu nak ngajarnya macam mana. Ya? Sebab tu bukan bidang saya lah. Bidang taranum bukan bidang saya. Yang saya buat ni tembak-tembak je semuanya. Belajar gitu-gitu je. Tak khusus lah. Tak khusus. Okay. Menjawab soalan yang bertanya tadi, insyaAllah. Puan Maznah, Ustaz bacalah sekali. Color mana tu? Color taranum. Apa maksud color? Okay. Boleh Jom kita sambung dulu tuan-tuan. Kita baca sama-sama kat sini. Tilka asyaratun kamilah. 1, 2, mula. Tilka asyaratun kamilah. Dapat Zalika liman lam yakun ahluhu. Huruf zal, baris atas, za. Okay, ni alif mat, sebelumnya baris atas, za. Keluarkan sedikit hujung lidah, sikit je. Zalika, 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 zalika liman lam, zalika liman lam. Gitu. Okay.
Oh, sekali-sekala. Faham. Jarang-jarang. Okey, Puan Maznah. Clear. Minta maaf lah. Baik, huruf lam baris bawah li, huruf ka baris atas ka. Zalika liman lam. Nun mati bertemu lam. Ini idgham bila gunnah. Sekali lagi kita jumpa kan. Tadi pun ada jumpa juga. Liman lam. Masuk terus bunyi nun ni ke dalam lam. Dan hakikat dia memang kita tak dengar lah bunyi nun tu dah. Liman lam. Bila gunnah tanpa dengung. Okey. Zalika liman lam yakun ahluhu. Lam yakun. Mim mati bertemu ya. Mim mati bertemu ya. Mim mati bertemu ya, hukumnya apa? Izhar syafawi. Jelaskan mim ni, jelaskan makhraj dan sifat baginya. Lam lam yakun, nun mati bertemu hamzah pun sama, izhar juga, tapi izhar halqi sebab ni hukum nun mati. Okey, yakun ahluhu. Lam yakun ahluhu. Lam yakun ahluhu. Huruf ha ni. Matikan ha ni. Jangan bunyi ha pedas lah. Ni ha biasa. Kemudian luhu. Lam baris depan lu. Hu dua harakat. Di sini maksilah qasirah. Ada ha dhamir ni. Maksilah qasirah. Berapa harakat baca? Dua lah. Ahluhu ha. Ahluhu hadiril. Hadiril. Baik. Hu ni kita dah panjang dua harakat. Ha ni ha pedas pula. Ini hu, ini ha. Ahluhu ha. Ahluhu ha. Beza kan? Hu ha biasa, ha pedas. Ahluhu ha. Cuba buat kat sini je. 1, 2, mula. Dah buat dah. Ahluhu ha. Hu ha. Dua-dua tu dua harakat. Kan? Ha. Baik. Kemudian selepas ha ada huruf dad. Baik, huruf dad ni kita tahu dia bersifat tebal selamanya. Betul tak? Semua tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, pada perkataan ni, saya sendiri pun dapat merasakan ada sedikit kesukaran untuk menyebut. Apa kesukaran tu? Kita, sebab kita dah nampak dah ada huruf dad tu, so kita rasa macam nak bawa pengaruh tebal tu pada ha. Dia jadi macam mana tau? Lam yakun ahluhu hadi. Ha tu. Sepatutnya ha macam biasalah. Ha. Tapi disebabkan kita nampak dad tu dia tebal dan kita dah nak prepare kita punya mulut ni nak sebut dad, tapi dalam masa yang sama kita tak perasan kita dah bawa pengaruh dengung tu pada mat tu. Betul tak? Kalau tuan-puan tak rasa macam tu, maknanya tuan-puan handal lah. Sebab saya pun rasa susah sikit. Sebab biasa kita baca kan kita nak fokus huruf selepas tu. Kita nak fokus huruf selepas tu. Ahluhu hadiril. Tapi kalau dah mahir tak ada masalah lah kan. Tapi saya rasa juga kesukaran tu ada. Maksudnya kena fokus lebih sikit kat sini. Dia tak boleh tengok gitu-gitu je. Maksudnya mulut kita ni kena dalam keadaan yang fokus. Kan? Ahluhu hadiril. Baru dia jadi. Kalau kita buat biasa je, ahluhu hadirin, dia jadi ha. Bukanlah nampak teruk sangat pun bunyi dia. Dia sikit je. Ha. Tu. Ha. Kita nak lapang. Bunyi biasa. Ha fathah baris atas. Terbuka. Faham kan maksud saya ni? Jadi kena hati-hatilah. Jangan bawa pengaruh dad, tebal dad tu pada mat sebelum tu. Hadiri. Huruf dad. Biasanya yang boleh ada kemungkinan besar jadi macam tu bila kita terlalu tebalkan dad ni. Sedangkan saya dah bagi tahu tadi kan, kalau huruf tebal ni bila baris bawah dia tak akan setebal baris atas dengan baris hadapan. Da, du, hadu. Contoh kan, du. Tu tebal. Tapi bila dia baris bawah, di.
Tak perlu kita di, hadi kan, hadiril, itu je, biasa je. Tapi tebal mesti kena ada lah. Okey, jangan pisahkan. Baik. Hadiril, diril mas. Huruf ra baris bawah, ri. Ri. Dan kat sini tuan-tuan dan puan, disebabkan ada ya ni, mungkin kita akan terbaca hadiri. Lepas tu dah tersangkut. Sebab apa? Kat bawah ni sebenarnya ada alif lam qamariyah. Kat sini mata kita pula kena cekap. Kena tengok. Waktu kita baca tu, kita dah ngintai dah apa yang ada kat bawah tu. Adakah dia ada unsur memasukkan, ataupun unsur izhar, ataupun bagaimana. Jadi kat sini bila kita nampak alif lam qamariyah, so bila kita baca, kita dah tahulah ahluhu hadiril ril, terus masuk lam sukun kat bawah ni, alif lam qamariyah. Kan kalau kita tak fokus kat bawah ni, kita tak tengok perkataan ni, mesti saya yakin kita akan baca dua harakat pada ri ni. Sebab dia yamat ni, nampak? Sebab dia memang asal mat asli pun. Hadiri. Tapi sebabkan dia bertemu dengan ada iltiqa' sakinah itu, bertemu dua sukun kan. Ya mati bertemu dengan lam mati. Jadi huruf mati bertemu huruf mati, mana boleh baca. Jadi digugurkan bacaan pada ya mat tu, dah tak ada lah. Sebab tu ri tu terus masuk pada lam, ril. Ahluhu hadiril masjidil haram. Dapat? Okey. Hadiril. Kena fokus sikit lah. Kena cekap sikit mata tu. Kena nak cekap tu saya tak boleh hajar lah. Macam mana benda tu adalah berdasarkan kemampuan kita kan. Kalau kita dah selalu latih, kita memang biasa baca Quran, insyaAllah tak ada masalah lah ya. Tapi andai kata tersilap pun tak apalah, ulang je lah balik kan. Hadiri tu dah tekan je kan, tak tahu nak baca macam mana. Ulang balik, tengok dulu hadiril, okey, ulang balik. Biasalah ya, tersilap kejap-kejap tu. Idaklah perfect no. Masjidil kemudian ni mim baris atas sikit lagi tuan-tuan, habis dah. Mas, matikan sin ni, hujung lidah tak payah keluar, biasa je duduk dalam. Okey. Masjidil haram. Huruf jim baris bawah, ji, dal baris bawah, matikan terus pada lam. Masjidil haram. Masjidil haram. Matikan mim kat sini. Hara. Huruf ha baris atas, ha pedas kemudian ra tebal juga. Sebab apa dia baris atas? Hara. Masjidil haram. Mad arid lisukun. Kat sini kita boleh baca 2, 4 ataupun 6. Okey, 2, 4 ataupun 6 gitu. Boleh? ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Boleh. Kita sambung lagi. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
Wattaqullah. Watta. Huruf wa dari atas masuk terus pada ta. Okey. Masuk terus pada ta yang bersabdu ni watta. Wattaqullah. Qullah. Qullah. Huruf lam pada kalimah Allah ni kena dibaca dengan tebal sebab sebelumnya ada huruf qaf ni baris depan. So bunyi je begini. Wattaqullah wattaqullaha wa'lamu wa'la huruf ain matikan dia dan sempitkan. Wa'lamu wa'lamu wa'lamu. Boleh. Huruf lam dari atas la. Mu'an. Simbol mat bertemu dengan hamzah. Wa'lamu. 4 atau 5 harakat. Panjang dia apa hukumnya? Mat jaiz munfasil. Wa'lamu anna Allah syadid. Anna Allah. Apa tu? Wajibul gunnah. Wajib dengung. Kadarnya 2 harakat ya. Wa'lamu anna Allah. Annallah. Ni huruf lam ataupun senang kita sebut kalimah Allah ni perlu dibaca dengan tebal sebab sebelumnya terdapat baris atas, huruf yang berbaris atas. So na ni jangan ditebalkan pula, tebalnya pada lam je. Annallah Nallah. Jangan Allah. Ni biasa kita jumpa kan kalimah ni. Tuan-puan pun dah faham dah. Wa'lamu annallaha syadidul. Ha baris atas ha. Syadidul. Huruf shin pada atas sya. Dal baris bawah di yamat ni 2 harakat lah. Syadidul iqab. Syadidul dul. Alif lam qamariyah. Kemudian huruf ain baris bawah i. Syadidul iqab. Qab ni qab man'arid lisukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Dan di hujung ni ada qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra ni tuan-tuan puan, ingat pantang larang dia jangan bunyi hamzah lah. Jangan bunyi hamzah ataupun hindari daripada sebarang baris. Iqabah, iqabi, iqabu. Dia bukan begitulah, hindar. Dan jangan bunyi hamzah, bunyi Kita kena faham maksud lantunan tu macam mana. Lantun, benda yang lantun. Sebab apa? Sebab pegangan pada makhraj ni kuat. Huruf ba ni. Okey, dia bersifat muqalqal, menggelegak. Sebab apa? Kita kena faham bahawa 5 huruf qalqalah ni adalah suara yang tertahan, bersifat syiddah. Syadidul iqab. Ni, iqab. Disebabkan tekanan yang kuat pada pegangan makhraj tu, huruf ba tu. Iqab. Cuba kita buat tu. Itu kata tertahan tu. Iqab. Dia tak boleh pergi dah kan, suara tertahan. Kemudian kita nampak dia macam dia boleh pergi lagi. Dan yang berlaku selepas itulah qalqalah tu, lantun. Syadidul iqab. Iqab. Dan lantunan yang saya kata jangan bunyi hamzah tadi tu. Iqab.
bunyi be. Tu belakang tu. Okey. Muqalqal, menggelegak. Muqalqal ni maksudnya lantunan. Puan Yahti. Yang menggelegak tu istilah orang Arab mengistilahkan perumpamaan lantun tu ialah menggelegak. Tu. Kan dia letak gambar api tu. Menggelegak. Cuma kita kena faham lantun lah bunyi lantun tu. Dan cuba elak bunyi hamzah tu lah. Ya. Syadidul iqab. Qab. Qab. Tu. Qab. Dia taklah kuat benar. Qab. Kan? Kan? Dia tenang je, biasa je, tuan-puan. Cuma dia berbeza lah dengan qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni dia lebih santai. Dia lebih santai. Tak apalah, nanti tuan-puan jom masuk sifat huruf. Makhraj huruf. Makhraj huruf pun ada kita sentuh sikit bahagian qalqalah ni. So kena daftar lah. Boleh? Dah daftar belum ni? Yang senang menonton ni. Nanti 20 hari bulan nanti InsyaAllah kita cerita sikit tentang qalqalah ni. Ada nota. Senang sikit nak faham. Kan? Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Oh, tu kah? Puan Nur Haidah, apa yang tu kah? Okey, boleh nak? So itulah dia bunyinya, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-puan jelas dengan apa yang saya sebutkan ni. Sebelum kita akhiri live ni, jom kita baca dulu. Tapi kita nak baca potongan akhir ni dulu. Wattaqullah, sama-sama. Kemudian kita ulang daripada atas sampai habis. Okey, nak habis dah ni. Tunggu Ustaz. Tadi saya baca Hijaz. Puan Mas macam mana sebut ni? Maksara Maisara. Ni Bayati. Okey. Tadi awal Hijaz, lepas tu pumpam cerita je kan. Terus hilang lagu tu. Masuk Bayati. Bayati lah, yang last tadi tu Bayati. Okey. Kita ulang wattaqullah. Sama-sama. 1, 2, mula. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Selesai. Qalqalah sughra, touch and go. Saya pun tak pernah guna istilah tu, tapi betul lah tu. Saya faham lah maksud touch and go tu. Maksudnya tak perlu dia tak ada kerja yang banyak. Mana tadi contoh qalqalah sughra tadi? Ni tengok baris kedua ni. Faman lam yajid fasiya jid tu. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَ tu qalqalah sughra. Boleh nak? Puan Maznah, belanja lah. Belanja apa itu? Okey, kita baca daripada atas boleh? Sama-sama. Ni faizah tuan-tuan. Jom kita selesaikan bacaan kita ni. Kita nak habis dah. Boleh kita mula insya-Allah. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dan dalam.
Macam mana nak beza bacaan Hijaz dan yang lain tu? Oh, itu saya tak reti lah nak nak cakap macam mana. Tapi biasanya dia dah ada pangkal dia, dah ada buah lagu dia. Kalau Hijaz ni selalu saya ambil kepala dia daripada Bismillah ataupun A'udzubillah. Contoh macam Hijaz, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu kepala untuk Hijaz. Kan? Tu kepala Hijaz. Kalau macam kepala Nahwan, biasa saya guna Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kat situ lah. Kalau orang yang dapat detect, ada. Tapi ada orang dia tak boleh detect, dia dengar sama je. Macam orang rumah saya. Saya tanya dia kalau saya baca, bila saya tanya dia, dia kata apa? Dengar sama je. Ada orang macam tu. So dia ikut pada seni bakat jugalah sebenarnya. Okay, gitulah. Dia ada orang, kalau ni percaya, ramai-ramai yang sedang tengok ni mesti ada rasa macam sama je. Apa, kat mana beza dia? Ya tak? So itulah satu cabang ilmu yang lain lah. So jawapan dia tadi macam mana nak tahu beza, ialah dengan melihat kepala bunyi tu. Kalau Bayati ni dia lebih Bayati macam apa kita sebut lupa pula istilah dia. Bayati, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu Bayati. Contoh kan. Kalau Hijaz ni dia macam dia tinggi sikit, bunyi macam gembira. Adalah, dia siap lagu tu ada karakter-karakter. Macam Jaharkah pun ada karakter dia. Boleh lah. Itu je lah, saya share gitu-gitu je lah. Idak lah tahu benar. Sekarang salah cakap pula, marah orang-orang Taranum ni. Saya cerita yang saya tahu itu je lah. Pangkal tu. Boleh. Gitulah. Tengok dah ada suara. Dah ada suara. Dah ada yang kata kita orang tengok macam sama je bunyi. Tak apalah. Hijaz tu bukan Hijaz kumpulan nasyid tu buat Sekarang jangan bantai ustaz cuba buat lagu Raihan. Itulah lain dah tu. Itu kumpulan nasyid. Ni Hijaz tanah-tanah Hijaz, Arab kan, orang Arab dulu. Gitulah. Jangan minta saya buka kelas Taranum. Saya tak reti tuan-tuan. Terus terang cakap, saya tak reti nak ajar orang. Saya tak tahu. Saya tu bukan bidang saya lah. Minta maaf nak. Kalau saya ada kemahiran tu, memang saya dah buat dah kelas tu. Tapi sebab bukan bidang saya. Saya belajar sikit tu untuk kegunaan saya je. Macam tu. Okay. Soba saya tak pandai lah. Sebab saya kurang minat sikit soba ni. Soba ni dia macam merintih. Soba ni dia merintih. So saya kurang sikit. Saya tak dalami benda tu lagi. Kena dengar betul-betul lah, baru dapat copy balik. Macam tu lah. Lena? Itulah dia. Okay dah. Boleh settle sajalah share kan. Orang tanya kita ceritalah sikit. Jom kita baca Faiza sampailah habis. Okay, jom. Saya duduk baca komen ni je
Kalau jiharkah tu jiharkah Bismillahirrahmanirrahim tu bayati. Lupa dah kepala dia. Nervous kot. Alhamdulillahi Rabbil lupa lah kepala jiharkah. Dia sebab dah banyak benda dalam kepala. Baca-baca dia bersimpang siur dah. Saya biasanya kalau dah starting tu, itu je lah bunyi dia. Kalau dia nak tukar tiba-tiba tu, dia kena ambil masa sikit. Sebab saya bukan ahlinya. So saya tak fokus sangat. Itulah. Okay, jom. Dah. Dah habis bincang. Jom tarik nafas. Kita mulakan. Ready semua? 1 2. Kita bawa lagu Hijaz insyaAllah. Ready 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai dah. Kita baca sikit lagi tuan-puan. Boleh? Kita baca laju sikit. Kali kedua ni kita baca laju sikit, boleh? Okay, ready semua? 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله.
Boleh. Alhamdulillah. So itu saja tuan-tuan dan puan. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada apa-apa kesalahan, keterlanjuran bahasa dalam percakapan saya. Kalau ada buatkan tuan-puan terasa hati dan sebagainya, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ampun dan maaf. Tak raya lagi ya, tapi tak apalah, minta maaf awal-awal. Nanti sekarang raya nanti minta maaf lain pula. Ya ada tak? Okay, baik. Alhamdulillah. So, sama-sama kepada mereka yang tulis, terima kasih. Yang penting tuan-puan, jangan lupa say thanks to Allah. Terima kasih pada Allah. Itu paling penting. Kerana dengan izinnya yang membuatkan kita berada sehingga hari ini, kekal sampailah pagi ini. Alhamdulillah. Kan, tengok daripada awal sampai habis. So, itu saja. Minta maaf sekali lagi. Dan kita jumpa pada hari Isnin nanti, insyaAllah, pada jam 8.30 pagi. Esok Sabtu cuti kan, Ahad pun cuti. So selamat berhujung minggu pada semua. Buatlah apa-apa aktiviti yang baik untuk tuan-puan dan ahli keluarga ya. Dan doakan kami Zing Ngaji agar terus berkembang maju. Dan siapa yang belum lagi daftar kita punya seminar makhraj huruf, jangan lupa untuk daftar. Tekan link di atas tuan-tuan dan puan. Jangan malu, jangan segan. Tekan link di atas, insyaAllah. Nak tanya dulu ke, apa-apa ke, tanyalah. Ya. Kita akan bertemu pada 20 hari bulan 3 2021, hari Sabtu, insyaAllah. Jadi mungkinlah menjawab sedikit persoalan tuan-tuan dan puan berkenaan dengan makhraj huruf ni nanti. Okay, wallahualam. So jangan lupa hashtag kita tuan-puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jangan lupa juga untuk terima kasih pada Allah. Dan berterima kasih juga dengan kawan-kawan kita yang ada ni kerana sentiasa support kita, sentiasa memberikan bimbingan semangat buat kita semua untuk kita berada sehingga pagi ini. Alhamdulillah. Okay, saya undur diri dahulu. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okay tuan-puan, jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga SOP, kita jaga kita. Alright. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam Jumaat. Bye bye. Selalu kan ustaz dan ustazah kita cakap, bila nak membaca Al-Quran, bila nak mengaji Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, biasakan kita kuasai asas dahulu. Dan yang paling utama, makhraj huruf. Tempat kita nak sebut huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana kita nak sebut huruf tu dengan betul kan. Dan kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya, kenapa makhraj huruf? Kenapa tak tajwid terus? Alah, senang cerita tuan-tuan dan perempuan, apa-apa pun yang kita nak belajar, kita mesti kuasai asas dulu, baru kita boleh pergi ke tahap seterusnya. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan semua join waiting list seminar makhraj huruf online 2.0 pada link yang kami sediakan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kuasai asas, baru tahu yang asal. Seminar Makhraj Huruf Online 2.0 dibawa khas oleh Easy Ngaji.
توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أداة الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن تترك فمن